So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni saya Muhammad Irfan akan ajak korang macam mana nak buat latihan kemis untuk malam ni lah. Okay, soalan yang pertama, kita gerak kepada soalan yang pertama So, baca dulu soalan. So, dia kata the mass of two atoms of element X is equal to the mass of 4 carbon atoms. X is not the actual symbol of the element. What is the relative atomic mass of element X? Dia tanya. Okay, so kita catat dulu maklumat yang ada. Okay, sekarang ni kita tahu bahawa 2 kali atom X sama dengan 4 kali atom karbon lah. So kalau korang ada dua cara, sama ada korang nak guna nisbah ataupun korang nak guna macam ni lah. Okay, so kalau korang nak guna nisbah, korang buat, kita tahu bahawa 2 kali X sama dengan 4 kali karbon. So kita buat nisbah 2 nisbah 4, memudahkan dapat 1 nisbah 2. So kita letak je lah, darabkan je. Okay, kita tahu karbon sama dengan 12 kan, dia punya relative atomic mass dia. So kita darabkan je 2, which mean 1 kali X sama dengan 2 kali karbon. So X sama dengan 2 darab 12. So X sama dengan 24. Okay, tak percaya kan? Okay, kalau kita tak percaya, kita guna yang ni, kita masukkan. So kalau kita tahu X ni berapa, so kita tulislah X sama dengan 4 kali karbon kan. So darab 12. So 2X sama dengan 48 bahagi 2, X sama dengan 48 bahagi 2, dapat X sama dengan 24. So dapat jawapan dia. Okay, kita gerak kepada soalan seterusnya lah. Itu soalan 2. Kalau apa-apa nanti boleh, tak faham boleh PM nanti PM aku je. Okay, so soalan nombor 2 tu. Okay, soalan nombor 2 macam nak buat? Okay, baca dulu soalan. Dia kata 3 elements are represented by letters X. Kita ada X, kita ada Y and Z. So dia kata one atom of Z, which mean atom Z ni, one atom of Z is 2 times heavier. Maksudnya satu atom Z ni sama dengan 2 kali Y. Sebab dia kata one atom of Z is 2 times heavier than one atom Y. So dia kata bahawa Z ni dia 2 kali ganda berat dia daripada Y. So kita tahulah Z ni 2 kali Y. And then yang kedua dia kata one atom of Y is 3 times heavier than one atom of X. Maksudnya Y ni ialah 3 kali ganda X. Sebab dia kata 3 kali ganda lagi berat daripada X ni. So kita dapatlah maklumat dia macam ni. Okay, so untuk menyelesaikan dia, dia kata what is the relative atomic mass. Kita nak cari RAM. What is RAM of Z? Apa? Macam mana kan? Okay, if the relative atomic mass RAM, jika RAM X adalah 31. So macam mana nak cari? Okay, berdasarkan maklumat yang kita dah catat kat sini, kita just masukkan je lah nilai yang ada dekat sini kat dalam equation kita ni. Untuk mudah lah. So kita tahu Y sama dengan 3 kali X. So masuk je nilai dia. So kita akan dapat Y sama dengan 93. Okay, dah dapat nilai Y ni, macam mana nak cari Z? Kita masukkan je lah nilai dia dekat sini. Sebab kita dah tahu Y ni berapa. So Z sama dengan 2 kali 93. Jadi jawapan akhir dia berapa? Kita akan dapat 186. Okay, itu jawapan dia. Jawapan dia 186 Okay, gerak kepada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 3. Okay, dia kata dekat situ soalan nombor 3 tu, the relative formula mass of hydrated copper 2 sulfate, okay, ataupun dikenali sebagai CuSO4, okay, titik Y H2O is, okay, so dia kata relative formula mass bagi apa ni, hydrated copper 2 sulfate adalah 250. So dia kata what is the value of Y? Apa value of Y? Y ni berapa? Berapa Y ni? Berapa? Okay, so untuk memahami soalan ni, okay, kadang-kadang soalan boleh jadi tricky tau.
Okey, kita kena kenal pasti Y ni apa? Y ni elemen ataupun Y ni apa kita panggil tu, kalau kita balancekan chemical equation kan, kita kadang-kadang kita akan tulis kat depan tu macam contohlah 2H2O. Maksudnya ada 2 molekul H2O. So Y ni merujuk kepada berapa banyaklah molekul satu bahan tu. So Y ni merujuk kepada berapa banyak molekul H2O ada kat dalam tu. Berapa banyak kat dalam tu, berapa. So macam mana nak cari? Senang je, kita buat macam ni. So kita tahu bahawa Cu adalah dia punya RAM dia adalah 64. So tulislah nilai, kita gantikan simbol-simbol ni dengan dia orang punya relative atomic mass. Okey, so kita dapat ni 64. S ada satu je kan, sulfur ada satu, so 32 lah. Sekarang ni oksigen ada 4 kat sini, so kita buatlah 16 darab 4. Okey, so sekarang ni campur. Okey, nak senang korang buat apa tau? Okey, Y ni biar je tulis sini Y. So kat dalam ni korang gantikan dia dengan relative atomic mass diorang, iaitu hidrogen ada 2 campur dengan oksigen. So okey, so dapat ini kan. Okey, so campurkan dululah. Ni campurkan ni biar dulu. Okey, ni campurkan, kita akan dapat 4 2 96 campur 4 100. Sekejap correct. Lana tu boleh kira ke 160 campur dengan. Okey, ni dah buat apa? So ni kita akan dapat Y dalam kurungan 18 tau. So macam kita buat algebra, darabkan je 18 dengan Y. So dapat 18Y sama dengan 250. So nak cari Y macam mana? Macam buat algebra lah. Kita pindahkan 18Y sama dengan 250 tolak 160. Okay, ni Y sama dengan ni tolak berapa? Dapat berapa? Dapat 70 kan? 70 kejap dapat sorry dapat 90. Should be dapat 90. Sorry. Yep, dapat 90. So 90 bahagi 18. So jawapan akhir 90 bahagi 18, kita akan dapat 5. So Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Okey, so settle untuk soalan nombor berapa tu? Soalan nombor 3. Okay, bergerak kepada soalan nombor 4. Soalan nombor 4 macam nak buat? Okey, untuk soalan nombor 4 ni macam mana nak buat? Fokus. Okey, sorry, fokus. Okey, so soalan nombor 4 ni macam nak buat? Kita baca dulu soalan dia, kehendak soalan dia. So dia kata the relative formula mass of X2 CO3 dot ni lah. Okey, jap aku tulis X2 CO 3. Sekejap, tak fokus lah kejap Okey, nampak CO3 titik 10 ke tu 10 H2O. Okey, 10 kat sini maksudnya ada 10 molekul H2O tau. Okey, sama dengan 286. Okay, dia kata what is the relative atomic mass of element X. So RAM X ni berapa? Macam mana kita nak cari X ni berapa? Okey, so macam ni nak cari? Senang je. Okey, kita dah tahu RAM untuk simbol-simbol ataupun karbon, oksigen ni berapa kan? So kita gantikan je kat dalam tu. So kita dapat, okey, so kita tulis X ni ada 2. So tulis je lah X ataupun 2 kali X lah, 2 kali X. Sebab X ni ada 2. Campur karbon 12 campur berapa? 16 darab 3 campur. Okey, 10 kali H2O. H2O ni kita kira lah 1 darab 2 campur 16. Okey, so campurkan je 2X campur. Okey, campurkan lah. Sekejap kira dulu. Campur 16 darab 3 campur. Sekejap
12 campur 10 240 sama dengan 286. So carilah buat macam algebra macam biasa. Sama dengan 286 tolak 240. So ini akan jadi bahagi. So kita akan dapat 46 bahagi 2. So jawapan akhir kita akan dapat X sama dengan 23. Okay. So dapat nombor 4 tu X sama dengan 23. Maaf kalau sengit-sengit ni. Okay. Nampak Okay. So gerak kepada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 macam mana nak buat? Okey, soalan nombor 5 kita baca dulu soalan. Soalan nombor 5 tu dia kata Veronal is a barbiturate used to induce sleep in psychiatric patients. Okey, the molecular formula of Veronal is C8 H12 N2O3. So dia kata what is the relative molecular mass of Veronal? RM dia berapa? RMM dia berapa? Kita tak tahu. Macam mana nak cari? Okey, macam mana nak buat? Okey, just gantikanlah dia orang punya RAM kat dalam ni. Masukkan je. Okey. So kita tahu karbon ada 8. So 12 darab 8 campur. Okey, ni berapa? 1 darab 12 campur. Okey, nitrogen ada 2. So 14 darab 2 campur. Oksigen ada 3. 16 darab 3. Campur-campurkan kita akan dapat berapa? Kira dengan kalkulator, kita akan dapat jawapan akhir dia adalah 184. Okey, kita akan dapat 184. So itu jawapan dia. Gerak kepada itu mudah sajalah. Should be boleh buat lah. Okey, soalan nombor 16. Soalan nombor 6. So dia kata which of the following contains 6.02 times by 10 the power of 23 atoms. So kita kena tengok labelkan, kita kena highlight atoms. Sebab ini keyword dia yang boleh membuatkan kita careless tau. Kita nak tengok soalan, kita kena tengok hujung tu sebelah nilai dia, contohlah 6.02 darab 10 kuasa 23 atoms. So kita kena label. Dia ada banyak. Dia ada atoms, molecules. Maksudnya ini macam bilangan lah. Bilangan molekul tu berapa, atom tu berapa. So kena jangan careless sebab dia nak atom Okay, ingat. So kita tengok dulu. So kalau A, dia kata 1 mole of sodium chloride. Okay, so sodium chloride. So sodium chloride berapa? NaCl kan, sodium chloride. So sekarang ni sodium chloride ni, ini merujuk kepada sama ada merujuk kepada molekul ataupun ion. Tapi kita biasanya kita cakap ion sah. Sebab ni metal, ini non metal. So berlaku pengionan kan. So kita panggil dia ion lah. Ini. So tak valid lah untuk soalan kita sebab kita nak atoms. Okay, ingat kita nak atoms. So kita tengok, okay, A dah salah. Tengok B pula. So B dia kata ozone gas. 1 mole of ozone gas. Dia kata ini gas. Okay, gas dengan atom dia punya tu berlainan tau. Sebab gas, atom ni biasanya dalam bentuk solid lah, ataupun kita panggil papejal. Gas ni lain lah daripada atom ni. Okay. So nampaklah ozon ni salah So B dah salah. Kita tengok C pula. So dia kata iron, 1 mole of iron. Okay, iron sama dengan berapa? Ferrum kan? Iron adalah ferrum, Fe. So ini merujuk kepada solid. Okay, solid. So solid dan ianya adalah satu lah.
Maksudnya ada iron dia dekat situ. Sebab dia kata 1 mole of iron. So merujuk kepada atom. Sebab dia ada satu elemen je dalam tu. Bila satu elemen je dalam tu, kita akan kira sebagai atom lah. Sebab satu je. So jawapan dia C. Okay, boleh So gerak kepada soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7. Okay, kita baca soalan. Dia kata the diagram below shows a stable balance. Okay, stable balance. Okay, highlight stable balance. Stable balance. Stable balance. Stable balance of silver atom Ag and atoms M. So dia kata, dia tengok dekat gambar rajah tu, dia buatlah macam tengok apa ni, macam penimbang lah. So ini ada silver, ini pula ada 4 atom M. So dia kata what is atom M? Okay, macam mana kita nak cari? First, dekat situ perasan tak ada simbol kat sebelah ni elemen, atas dengan bawah dia ni ada macam nombor 108 dengan 47. Okey, bila kita dapat soalan, kita kena identify tau ini apa benda, ini dalam bentuk apa. Okey, untuk beritahu korang, ini merujuk kepada number of proton. Kalau saya silap boleh betulkan number of proton. Ini number of nucleon number. Nucleon number. Okey, apa itu nucleon number? Actually, nucleon number ni adalah proton, nilai proton campurkan dengan nilai neutron yang ada dekat dalam elemen tersebut. Okey, macam mana kita nak cari benda tu? Okey, benda yang paling senang lah. Okey, kita kena ingat bahawa kalau dekat dalam buku teks ni, dia kata bahawa proton, nilai proton, kita beritahu jisim lah kita panggil. Satu jisim proton sama dengan satu lah. Maksudnya dia punya jisim relatif mass lah. Relative mass untuk proton adalah 1. Dan juga untuk neutron, relative mass dia adalah 1. So kita boleh anggapkan bahawa bahawa ni macam nilai relative atomic mass lah. So kita tengok sini nuclear number dia. So kan ada 108 kan. Kita boleh bayangkan bahawa relative atomic mass dia ni adalah 108. Kenapa? Sebab dalam buku teks kata nilai relative mass untuk proton adalah 1 dan neutron adalah 1 juga. So kita boleh kaitkan bahawa nilai nuclear number ni adalah relative atomic mass dia tersebut. Okey, sebab bayangkanlah aku lukis ini dia punya nukleus dia. Nukleus. Dan keliling dia ni adalah elektron, betul tak? Elektron. So elektron ni, nilai dia ni okey, aku beritahu lah untuk pengetahuan lebih lah. Elektron, jisim relatif untuk elektron sama dengan 1/1840. So nilai dia ni sangat kecil ataupun sangat ringan sehingga kita ni macam ignore lah nilai dia sebab dia ringan sangat, kita tak kira. So basically kita akan merujuk kepada nukleus ni. So dalam nukleus ada proton, ada neutron. So sebab itulah kita anggapkan bahawa jisim relatif untuk satu bahan tu kita akan kira dia punya nuclear number lah, proton dengan neutron. Okay, boleh So macam mana kita nak kira? Macam mana? Okay, kita gerak pada soalan. Macam mana kita nak kira? So dia kata, bayangkan dekat neraca tu, bayangkan ada satu benda berat dia 108 dan ada 4 bahan ni. Maksudnya kita tak tahulah, contohlah nilai dia M. So kita tengok, kita tahu bahawa 108 ni sama dengan 4 kali M. So kita tulis kat bawah ni 108 sama dengan 4 kali M. So saya nak cari M, 4 bahagikan dengan 108. So M sama dengan 108 bahagi 4, kita akan dapat berapa? M sama dengan 27 lah. Okey, 27 ni apa actually? 27 ni dia punya nuclear number. Sebab okey, ini nuclear number, ini nuclear number dia. Ni. Sebab kita boleh compare dekat atas je tau. Biasanya sebab kan ini kita rujuk balik. Biasanya kalau kita nak compare, kita kena comparekan dengan dia punya
nuclear number lah kat atas ni. Kita tak boleh nak comparekan proton. Sebab biasanya proton ni nilai dia lain-lain. Dan kita tak tahu kadang-kadang nilai dia ni sama atau tak. So kita boleh comparekan dengan nuclear number dia ni. So kita tahulah nuclear number M adalah 27. So M ni mesti dekat atas dia ni 27. Okay. Yang ni bawah ni kita tak tahu berapa kan. Kita tak tahu. Kita tengok pilihan jawapan. So pilihan jawapan, okay, ada A. A merujuk kepada N kan, ataupun nitrogen kan, ada 14 kan. So salah lah. B tu dia tunjuk aluminium. Aluminium ada 27 kat atas itu. So sama tak? Sama kan? Okay, kita hold dulu. Okay, C tu 52, memang salah lah. Dan D tu 59, memang salah. So salah satu yang sama dengan bila kita compare kan 27, kita dapat aluminium. So jawapan dia actually B. Okay, aluminium. Aluminium tu. Okay, aluminium. Okay, so dapat kita gerak kepada soalan seterusnya lah. Soalan nombor 8. So, soalan nombor 8. Okay, soalan nombor 8. Okay, dia kata which of the following statements is correct for 1 mole of a substance. Okay, ini nak merujuk kepada betul atau salah lah. Kita tengok dulu soalan dia. Okay, untuk A, dia kata 1 mole of copper contains 6.02 darabkan dengan 10 kuasa 23 molecules. Okay, macam mana kita nak tahu benda tu salah ataupun betul? Okay, ingat macam ni lah. Kalau dia kata 1 mole of copper contohlah kan. So bila dia tulis copper je, maksudnya kita kena ingat bahawa benda ni adalah atom. Merujuk pada atom. Okay, so terang-terangan lah salah. Itu memang salah. So B, kita tengok 1 mole of oxygen gas contains 6.02 darabkan 10 kuasa 23 atoms. Okey, bila kita kata gas, oxygen gas, terang-teranganlah benda ni gas dan bukannya atom. Okey, dalam tu maybe ada atom, tapi biasanya gas ni kita macam kita panggil dia ni molekul lah. Sebab apa tau? Okey, kat dalam oksigen gas ni kita ada dua atom oksigen. So bila kita kata ada lebih daripada satu atom, so kita panggil benda ni molekul. Benda ni dah masuk tergolong ke dalam molekul tau. So salah, B tu salah. Okey, kita gerak ke C pula. Okay, C kata 1 mole of carbon dioxide. Okay, 1 mole of CO2, carbon dioxide kan, contains the same number of molecule as the number of atoms in, dia kata 12 gram of carbon 12. Okay, so macam ni kita nak tengok. Okay, kita kira dulu. Okay, dia kata 1 mole mesti sama dengan 12 gram of carbon 12. Macam mana kita nak cari mole untuk carbon 12 ni? Sebab kan kita ada persamaan, iaitu mole sama dengan macam berat dia lah, gram berat dia per dia punya RAM ataupun RAM dia atau biasanya RM dia lah, RAM dia. Ini dia punya formula dia. So kita masukkan maklumat yang ada. So dia kata nak cari mole of carbon 12 ni, kita tengok dia dapat maklumat, dia bagi 12 gram kan. 12 bagi RM ni berapa? Terang-terangan lah carbon 12. Bila carbon 12, 12 ni adalah dia punya RM dia. So bagi 12. So kita dapat mole dia ni 1. Okay, so betul tak? Sama kan? 1 kan? So okay, kita hold dulu. Okay, kalau kita kata C tu betul, kita hold dulu. Okay, so ada sekejap D pula. So dia kata D, 1 mole of water contains the same number of atoms as in 12 gram of carbon 12. Okay, sekarang ni apa yang membezakan diorang adalah dia punya keyword dia.
Dia kata same number of atoms. Okey, H2O. Sebab ni air tau. Ini molekul untuk air. Dia kata air ni adalah atoms. Betul ke? Mestilah salah. Sebab ada kewujudan lebih daripada satu elemen kat dalam tu. Ada 2 elemen. So bila ada 2 elemen, benda ni bukan atom, melainkan benda ni adalah molekul. Okey. So D tu memang terangan salah. Okay, so jawapan yang kita buat accept adalah C lah, yang tadi tu. Okay, so dapat yang tu. Okay, so gerak kepada soalan nombor 9 lah. Okay, dia kata the table below shows the relative atomic mass of helium, carbon, magnesium and calcium. Okay, kita tahu helium sama dengan 4, dia punya RAM dia. Karbon sama dengan 12, magnesium sama dengan 24, dan kalsium sama dengan 40. Okay, dia kata which of the following statements is correct. Lepas tu dia bagi nilai Avogadro constant. Macam mana kita nak kira? Kita tengoklah soalan dia. Tengok soalan tu. A, dia kata mass of 1 mole of helium gas is 8 gram. Okay, kita kira betul tak? Okay, kita tulislah dia punya formula dia macam mana. Mol sama dengan gram ataupun berat dia lah. Berat satu bahan tu dengan RAM. Dengan RAM. So ini helium. Kita tengok 1 mole. Okay, dia kata 1 mole 1 sama dengan G gram. Kita tak tahu. Dengan RAM. RAM dia ada 4. Helium kan? Helium. Ni helium tau. Helium. So G sama dengan 4 darab 1. So dapat sama dengan 4 gram. So salah. Okay, A tu salah. So kita tengok B pula. Okay, B dia kata 40 gram of calcium contain 6.02 darab dengan 10 calcium atoms lah. So kita kira betul ke tak. First kali macam nak kira, kita kena cari dia punya mol lah kalau tak silap. Sebab kita ada berat dia. Berat untuk kalsium ni dalam 40 gram. Dan dia punya RAM dia sebanyak 40 kan. So kita buatlah formula untuk cari mol dia. So dengan G over RAM sama dengan 40 bagi 40 sama dengan mol dia dapat 1. Okey, bila dah dapat mol, kita guna formula lagi satu lah, iaitu mol sama dengan number of particle bagi dengan Avogadro constant. Okey. So kita dapat mol dia 1, Avogadro constant dia ni okay, ini tak tahu, kita tulislah X, kita tak tahu, sama dengan 6.02 darab dengan 10 kuasa 23. So darabkan ini, kita akan dapat kalsium tu sama dengan 6.02 darab dengan 10 kuasa 23 atoms. Sebab dia ada satu elemen je, iaitu kalsium. Okay, ni CA lah, gantikan CA. So kita tahu bahawa B tu okay, macam betul. Kita hold dulu. Kita tengok soalan C tu. Tengok jawapan C. Tengok tu. Dia kata mass of 1 magnesium atom. Okay, mass of 1 magnesium atom adalah sama dengan 24 kali ganda lagi besar lah. Maksudnya lagi berat daripada karbon atom. Kita tengok betul ke tak. Kita tahu magnesium ni adalah 24 dan karbon ni adalah 12. So kalau kita buat nisbah, kita akan dapat 2 nisbah 1 je. So menunjukkan bahawa dia bukan 24 kali ganda, dia hanyalah 2 kali ganda je. So salah. So jawapan dia kita dapat B. Okay. So soalan last. So soalan nombor 10 tu macam nak buat. Dia kata kita ada 3 balon. Dalam 3 balon tu kita ada 3 jenis gas, iaitu X ni, Y dengan Z. Okey, biasanya kalau gas kita ada nilai simbolnya 2 So biasanya gas macam tu. Okey, so dekat dalam satu balon, okey, balon pertama, okey, balon yang pertama ditulis ada 4.8 gram.
balon yang kedua, yang ni X balon X. Balon Y sebanyak 16.8 dan balon yang terakhir sebanyak 12.8. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, macam mana kita nak buat actually? Macam ni. Dia kata soalan dia, which of the following is the correct arrangement in ascending order? Okay, ascending maksudnya dalam turutan meningkat lah dari segi volume dia. For the gases volume. Okay, bila dia kata volume, kita tengok dia dalam STP ataupun room temperature. So dia kata, and 1 mole of gas occupies 24 dm at room temperature. Okay, room temperature iaitu 24 dm cube kan. Okay, kita tengok balik kita punya formula. Macam mana kita nak cari volume? So formula lah mole sama dengan volume of gas tu per dengan dia punya sama STP ataupun room temperature lah. Tapi ini kita gunakan room temperature. So kita cari dia punya volume. Okay, manakala kita hanya ada mass dia ataupun berat dia, so kita guna formula yang kedua, iaitu mole sama dengan okay, berat dia per dengan RAM. Okay, so kita cari dulu mole. Okay, so kita cari dulu mole untuk X. So mole untuk X, okay, bayangkan mole X sama dengan, okay, dia punya berat dia berapa? 4.8 bahagikan dengan RAM dia berapa? RAM dia tulis tu 1. So mole untuk X sama dengan 4.8. So kita carilah dia punya volume dulu Kita kira dia dapat mole. So kita gunalah mole sama dengan volume over dia punya room temperature lah, ataupun 24 dm cube. So 48, okay, ni kan darab kan. So 48 darabkan dengan 24 sama dengan volume. So volume dia kita akan dapat berapa? Kita akan calculator. Kita akan dapat 115.2 dm cube. Okay, ini untuk X. Kita catat kat atas. X sama dengan 115.2. Okay, so kita cari pula untuk mole untuk Y lah, untuk cari dia punya volume. So mole untuk Y sama dengan, kita guna formula tadi lah. Okay, so mole sama dengan berapa dia punya berat dia? 16.8 bahagi dengan RAM dia berapa? 14. So kita akan dapat mole Y sama dengan, jangan kita ya, bagi 14 1.2. So carilah dia punya volume dia. So kita akan dapat 1.2. Ni mole sama dengan volume bahagi berapa? 24. So darabkan volume, kita akan dapat berapa? 1.2 kita akan dapat 28.8 dm cube. Catat dekat tepi. Y sama dengan 28.8. Sekarang ni yang tinggal Z. Kita kira dulu, nak cari mole dia. So mole Z sama dengan 12.8 bahagi dengan RAM dia 16. So dapat berapa? 12.8 bahagi 16, kita dapat 0.8 mol. Ini untuk Z tau, mol Z. So kira volume dia, so 0.8 sama dengan volume per 4. So darabkan volume dapat 0.8 darabkan dengan 24. 0.8 darab dengan 24 dapat berapa? 19.2. So catat dekat sini, Z sama dengan 19.2. So bila dah dapat semua, kita susun lah. Tengok, okay, berdasarkan ni, ini yang paling berat sekali. Jadi kita akan letak last lah, nombor 3. So dia kata nak turutan meningkat. So ini nombor 2 dan ini pertama sekali. So kita akan dapat susunan dia Z, Y, X, iaitu jawapan dia D. So itu saja untuk malam ni. Kalau ada soalan boleh PM saya, Muhammad Irfan di kelas Ar-Razi. Sekian, terima kasih. Selamat malam.